Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebelum kita sambung topik yang baru, kita bincang dulu soalan latih diri 1.3a. Soalan A, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Kita ada 1/10, negatif 35, 1/2, negatif 1/5. Kalau kita tengok sini, kita ada pecahan positif dan pecahan negatif. Pecahan negatif kita ada negatif 1/5, kita ada negatif 3/5. Lepas tu kita ada pecahan positif. Kita ada 1/10. Kita ada 1/2. 1/2. Okey, kita tengok pecahan positif dulu. Kalau kita perhatikan pecahan positif ini, tengok pembawah yang paling besar kita ada 10. 1 daripada 10 bahagian. 1/2. 1/2 ni biasanya apa? Separuh kan? Saya selalu beritahu separuh ataupun dia di tengah-tengah lah. Okey, baik. Okey, jadi kita buat skala. Skala panjang. Skala. Jadi kosong. Jadi kita bagi 10 lah. Jangan ambil yang pembawah yang paling besar, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bahagi pada 10 bahagian. Kita ada 10 bahagian. Baik, jadi di mana 1/10? 1/10 ni, inilah 1/10. Ini 2/10, 3/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Okey, 5/10. Di sini 5/10. Apa maksud 5/10 ni? Kalau kita permudahkan dia, bahagi 2, bahagi 5, bahagi 5, bahagi 5, dia akan jadi 1/2. Jadi 1/2 di sini lah. 1/2. 1/2. Di sinilah. Di 1/2. 5/10. Sini asal 5/10. 10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Di sini sah. 1. Inilah garis nombor kita. Okey. Kemudian kita tengok nombor negatif. Kalau nombor negatif, tengok pembawah dia 3 daripada 5. 5 bahagian. Dia ada 5 bahagian. Jadi bahagi 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Yang 5 ni 1 lah. Sebab dia 5/5. Baik. Tapi ini kena ingat, ini negatif. Yang ni positif. Okey, kalau kita tengok sini, kemudian kita bandingkan yang atas ni, negatif 3 dengan negatif 1. Mana yang dulu? Negatif 1 yang dahulu lah. Jadi sini negatif 1/5. Ini negatif 2/5. Negatif 3/5 di sini. Negatif 3/5. Ini negatif 4/5. Negatif 5/5. Negatif 5/5 sama dengan negatif 1. 1. Baik, okey. Ini bagi soalan dia. Jadi inilah skala garis nombor bagi soalan A. Semak dengan hasil kerja kamu. Baik, okey. Kita pergi ke soalan B. Soalan B, kita ada negatif 1. Kita pecah 2 terus. Kita ada negatif, kita ada negatif 1/3. Ini pecahan negatif. Ini saja lagi. Negatif 1, 2/3. Baik. Kalau kamu jumpa ini pecahan bercampur. Bila pecahan bercampur, jumpa je pecahan bercampur, nak senang kita tukar kepada pecahan tak wajar. Macam mana nak tukar pecahan tak wajar? Darab tambah. 1 darab 3 tambah dengan 2. 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. Jadi negatif
5/3. Negatif 5/3. Baik, okey. Jadi kita ada negatif 1/3, negatif 5/3. Ini pecahan negatif. Pecahan positif kita ada 1/6, kita ada 1/2, 1/4. 1/2 ni separuh lah. Nah, ingat 1/2 ni separuh. Okey, baik. Okey, kita buat garis nombor. Garis nombor panjang-panjang lah. Ini positif. Kita buat kosong. Kosong. Ini nombor negatif. Okay, baik. Pecahan negatif. Ini pecahan positif sini. Baik. Kita tengok yang tu. Saya selalu bagi tahu. Apa? Kita tengok pembawah yang paling besar. Pecahan positif pembawah paling besar dia 6. 6. Jadi bahagi 6 lah. Kita bahagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni 6/6 lah. Sama dengan 1. Okey. Kita selesai teruslah. Kalau kita tengok yang pecahan negatif ni, kedua-duanya 3. Jadi bahagi 3 lah. 1, 2, 3. Ni 3/3 lah. 3/3. Okey, 3 kan. Kita buat. Nanti kita tengok Okey. Jadi kita selesai pecahan negatif. Jadi 1/6 di mana? Inilah. Sebab kita sudah bagikan 6 bahagian. Di sini adalah 1/6. 2/6. 3/6. Di sini 3/6 sama dengan 1/2. Kenapa? Sebab 3/6 bahagi dengan 3 bahagi dengan 3, kita akan dapat 1/2. Pecahan termudah, pecahan terendah, sebutan terendah 1/2. Jadi 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 sama dengan 1. Inilah garis nombor kita. Okey, kita tengok pecahan negatif. Kita ada negatif 5/3, negatif 1/3, negatif 5, negatif 1. Mana yang dahulu? Negatif 1. Ini negatif 1/3, negatif 2/3, negatif 3/3. Jadi di sini negatif 1. Di sini negatif 1. Okey, kalau kita tengok sini negatif 2/3 ataupun negatif 5/3. Maksudnya kita kena tambah lagi. Saya punya garis nombor ni tak cukup lagi kan? Okey. Okey, ini negatif 3/3, negatif 4/3, negatif 5/3 di sini. Negatif 5/3. Negatif 5/3 ni diwakili oleh negatif 1, 2/3. Negatif 1, 2/3. Nampak? Inilah garis nombor yang sepatutnya kamu buat. Ada yang cikgu tengok dia, kamu tak betul susunan ni betul. Susunan nombor pecahan ni betul. Yang masalahnya adalah bilangan skala ni tidak sama. Kalau 1/6 ni dia kena ada 6 bahagian. Di tengah-tengahnya tu 1/2. Kalau 1/3 ni jadi 3 bahagian. Negatif 1 juga. Dan kalau dia negatif 1, 2/3 ni, dia mesti lebih lagi daripada 1. Di atas 1 lah. Jadi semak balik latihan yang kamu buat. Kalau salah buat pembetulan sebagaimana jawapan yang cikgu tu tunjukkan. Baik, untuk hari ini kita nak membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Mengikut tertib. Di tertib ni ada dua lah. Tertib apa? Tertib menaik. Ada lagi tertib menurun, turun. Naik dan turun. Ada dua lah. Jadi sekarang ini tertib menaik. Tertib menaik maksudnya dia semakin besar lah. Semakin besar. Atau kalau kita susun dalam garis nombor tu, dia semakin ke kanan. Itu baik. Okay.
kita tengok kita ada 1/8, negatif 2, negatif 3/4, negatif 1, 1/4, 1/2, negatif 1, 5/8, negatif 3/8. Baik. Jadi kalau kaedah yang saya biasa selalu tunjukkan dekat pelajar, kita tukar dulu. Kita akan selalu jumpa pecahan bercampur. Pecahan bercampur. Saya suka untuk ajar pelajar tukar dulu pecahan bercampur ke dalam pecahan tak wajar, iaitu darab tambah. Macam mana kamu darab tambah? Darab, lepas tu tambah. Darab, lepas tu kita tambah. Okay, macam mana? Dia akan jadi negatif 1, 1 darab 4, 4 tambah 1, 5. 5/4. 1 darab 8, 8 tambah 5, 13. Jadi 13/4. Okey, jadi kita tulis baliklah. Kita dapat satu susunan nombor yang baru. Ini tak berbalas. 1/8, negatif 3/4. Kita ada 5/4. Kita sudah tukar pecahan tak wajar. 1/2. Kita ada negatif negatif 5/4. Negatif 1/2, negatif 13/4, dan kita ada negatif 3/8. Okay. Ini langkah yang pertama lah bila ada pecahan tak wajar, pecahan bercampur, kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Kemudian langkah yang seterusnya kita bandingkan pembawah. Ni pembawah Ni pembawah dia 8, 4, 4, 2, 4, 8. Ambil pembawah yang paling besar, kita ada 8. Pembawah yang paling besar kita adalah 8. Jadi kita kena tukar pembawah-pembawah yang lain ni. 4, 4, 2, 4 ni kita nak tukar dia jadi 8. Boleh ke tak boleh? Macam mana 4 nak jadi 8? Senang. 4 nak jadi 8. Darab lah. Darab berapa? Darab 2. Konsep pecahan, di bawah kamu darab dengan 2, di atas tu mesti darab dengan 2. Nombor yang sama. Ini pun sama. 4 darab 2. 5 pun kena darab 2. Jangan darab yang di bawah saja. Kalau bawah kita darab 2, atas pun kena darab 2. Yang ni 2. 2 nak jadi 8, darab 4. 4 darab 4. Darab dengan 2. 13 darab 2. Yang ni tak payahlah. Jadi kita ada nombor yang baru, iaitu kita ada 1/8. Ini masih 1/8. Kita ada 3 darab 2, 6. Negatif 6/8. Kita ada 10/8. Negatif negatif lah. Kita ada 1/4/8. Kita ada negatif 26/8. Kita ada negatif 3/8. Okey, kemudian last sekali ni kita boleh buat sama. Sekarang kita nak buat satu turutan menaik. Menaik maksudnya dia semakin besar lah. Ini makin besar, di sini yang paling kecil. Di sini paling kecil. Baik, jadi sekarang pembawah dah sama. Kita tengok yang di atas sekali. Atas sekali mana yang paling, pilih yang di atas ni. Nombor yang di atas ni. Nombor yang di atas ni. Sekarang kita pilih mana yang paling kecil. Kamu sudah belajar dalam integer tu. Kita ada 1, negatif 6, negatif 10, 4, negatif 26, negatif 3. Baik, jadi mana yang paling kecil? Negatif 26. Negatif 26 ni diwakili oleh negatif 1, 5/8. Jadi negatif 1, 5/8. Okey, dah habis, selesai. Okey, kemudian tak payah pangkal lah. Senang kamu nak salin nota. Okey, selesai. Kita sedang ambil yang ni lah.
Kita ambil yang ni. Okey, ini paling kecil. Ini yang paling kecil. 1. Yang kedua paling kecil. Besar sikit daripada negatif berapa 6. Kita ada negatif 10. Ini yang kedua. Yang kedua. Negatif 10/8 ni diwakili oleh negatif 1, 1/4. Jadi negatif 1, 1/4. Okey, kemudian yang lain lagi kita ada negatif 6/8. Jadi ini yang ketiga. Negatif 6/8 ni diwakili oleh negatif 3/4. Negatif 3/4. Negatif 3. Negatif 3/4. Lepas tu kita ada mana lagi? Negatif 3. Nampak tak? Ini yang keempat. Yang keempat, negatif 3/8 diwakili oleh negatif 3/8 lah. Negatif 3/8. Okey. Kemudian dah habis nombor negatif. Kan? Nombor negatif dah habis. Kita pergi nombor positif 1 dan 4. Mana paling kecil? Mana yang paling kecil? 1. Jadi 1/8. Ini yang kelima lah. Dan yang paling besar adalah inilah. Paling besar adalah 4/8. Okey, nampak tak? Nampak tak? Ini adalah bagaimana kita nak susun ikut tertib lah. Okay, ada yang pertama, kita cuba kalau jumpa dengan pecahan bercampur, tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Kemudian lepas tu kita samakan pembawah. Bila samakan pembawah, last sekali kita bandingkan nilai yang di atas je. Okay, bila banding, kita susunlah ikut tertib lah. Kalau nak tertib menaik, dia semakin besar. Kalau nak tertib menurun, dia semakin kecil. Jadi okay. Ini adalah latih diri 1.3b. Cikgu suruh buat 2 soalan saja. 1A dan 2A. 1A ni dia mahu tertib menaik. 2A ni dia suruh buat dalam tertib menurun. Jawab dalam buku latihan masing-masing. Nanti bila kita nak belajar topik yang baru, cikgu akan bincang lagi jawapan bagi soalan ini. Jadi cikgu harap semua kena cuba buat. Pastikan kamu buat dalam link yang cikgu bagi dan isi Google Form tu, sebab bila kamu isi dalam Google Form tu, kamu akan direkodkan sebagai murid yang sudah terlibat dalam PDPR pada hari ini. Baik, cikgu rasa itu saja. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.